Omar Wasli yang meninggal di India itu, adakah mereka-mereka ini sudah menerima vaksin atau belum? Di India baru 1.6% populasi menerima vaksin. Jadi saya tak boleh nak jawab sebab saya tak duduk dekat India, walaupun saya bangsa India. Saya tak tahulah setiap yang meninggal tu dapat vaksin ke tidak ke, saya tak tahu sebab dia orang very bad outbreak now. So saya tak pasti betapa they are taking care of a good data and etc. Saya tak pasti. Alright. Okay, saya jawab 2 soalan terakhir sebelum kita berakhir. Saya rasa sebab bulan puasa ni kita tak nak lama-lama. Kejap Salmi Saad, isteri allergic ATT tapi kami penjawat awam tetap wajib kena isi MySejahtera untuk ambil vaksin. Saya kurang setuju dengan pernyataan ini. Sebenarnya ada rakan-rakan saya penjawat awam yang petugas kesihatan juga yang apabila mereka ada sebab-sebab tertentu yang mahu menangguhkan pengambilan vaksin, ada allergik dan sebagainya, mereka sendiri dinasihatkan untuk menangguhkan. Jadi kalau kamu rasa kamu tak nak ambil, dan jangan ambil. Jangan blame on pemaksaan, jangan juga blame mengatakan bahawa cuba berbincang, cuba bagi tahu, dalam declaration tu cakap I'm not ready dan sebagainya. Kita kena tahu macam mana nak jaga kita punya human rights. Kalau you tak nak, you jangan ambil. Dan siapa yang follow Dr. Mala daripada awal dah tahu dah. Kalau awak nak ambil, awak kena setuju, awak kena ada niat yang betul, awak kena hati, minda, perasaan, badan, semua kena ready nak ambil. Tak boleh separuh-separuh. Satu, semua align. Kena ready nak ambil. Baru ubat tu, vaksin tu boleh berfungsi dalam badan kita. Kalau minda tak nak, hati tak nak, badan dia tadah, ubat tu tidak akan membantu anda. Dan jangan gunakan perkataan paksa. Kalau orang paksa kita benda-benda lain, benda berkaitan dengan agama ke, paksa kita buat jenayah ke, paksa kita apa ke, macam mana kita nak kata no? Saying no tu is very important. Bincang dengan pihak berautoriti, bincang dengan pusat pemberian vaksin, bincang dengan PKD. Kalau betul ada sebab yang betul, ini sebab saya tolak. Saya rasa tak ada mana-mana pun majikan yang memaksa sebegitu. Ramai sebenarnya yang bertanya dengan saya ada keadaan ini, saya nak tangguhkan dulu, saya ada keadaan itu. Saya tidak memberikan mereka jawapan ya atau tidak ataupun tolak dan terima. Saya hanya memberitahu apakah cara untuk kamu membuat keputusan. Kamu boleh declare dekat MySejahtera tu, ada komen, you boleh cakap I'm not ready to take it at this point of time, whatever. Dan you boleh berbincang dengan HOD kamu. Of course ada setengah-setengah HOD yang kata okay, kalau kamu tak ambil vaksin, kamu tak boleh bekerja dalam tugas ini. Contohnya pemandu ambulans, PPK frontliner, sebab you very front, and then you dah lah frontliner, you ada risiko pula tu. So mungkin akan ada penukaran tempat kerja, department dan sebagainya, tapi you kena terima lah sebab you tak boleh risikokan orang lain. Tapi jangan pula lepaskan awak punya pegangan hanya semata-mata dipaksa. Contohnya ada artis yang director kata kalau awak cabut tudung baru saya akan ambil awak sebagai heroin dalam cerita ini. Jadi heroin itu ada authority untuk berkata okey, kalau aku tak buka tudung, aku kena buang kerja, aku tak dapat berlakon dalam cerita ni, lagi sikit cerita yang aku boleh berlakon. Kalau aku kalau aku pakai tudung, aku akan dibuang kerja, aku akan tak dapat berlakon lah dalam cerita ni. Tapi kalau aku pakai tudung, itu adalah pegangan aku. So heroin tu ada artis tu ada authority untuk membuat keputusan untuk badan dia. Jadi tak boleh kata saya dipaksa untuk buka tudung, saya nak pakai ni tapi saya dipaksa. No, artis tu mengatakan bahawa no, saya takkan buka tudung, ini adalah pegangan saya, ini adalah agama saya, maka saya masih akan pakai tudung juga. Kalau kamu nak berhentikan saya kerja, tak apa, rezeki ada di mana-mana, itu hak kamu, tapi ini hak saya. So kita kena protect lah badan kita. Macam saya Hindu, saya pakai potu ni, ini saya punya hak. Kalau orang kata okey, kalau you pakai ni tak boleh kerja kat sini, okey tak apalah, itu untuk saya buat keputusan. Tak boleh kata orang paksa sebab tu saya ambil. Tak boleh, kita kena ada jati diri. So bincang balik. Dan sepanjang pengetahuan saya, sebenarnya banyak yang diberi leeway, especially bila dia ada betul-betul orang kata dia ada real reasons, real reasons. Cuma saya tahu ada beberapa majikan yang mengatakan bahawa akan berlaku shuffling. Dia akan decide balik nak letak dekat department mana supaya anda pun dapat berpegang teguh dengan pendirian anda untuk menangguhkan vaksin, dan juga majikan pun tidak perlu menanggung risiko yang you boleh risikokan
pelanggan dan pengguna servis anda. Alright, so it's a win-win situation. Okay, so one last question. Cuma nak faham kenapa kenyataan KKM dan AstraZeneca tu sesuai untuk 60 tahun dan ke atas. Okey, sebab yang pertama, vaksin ni memang ada data untuk 60 tahun dan ke atas. Dan yang kedua, sebab apabila mereka tengok, sebab ramai yang risau tentang ramai yang risau pasal darah beku kan. Jadi bila mereka tengok yang jadinya darah beku ni di kalangan penerima vaksin COVID-19 AstraZeneca adalah di kalangan yang muda. Yang 60 tahun ke atas tak ada pun yang melalui masalah darah beku ni. Jadi dia kata okey lah sebab hampa risau sangat dengan darah beku ni. Jadi kita tak bagi untuk yang muda, kita bagi yang 60 tahun ke atas. Sebab dekat negara luar 60 tahun dan ke atas tak ada yang jadi masalah darah beku ni. Dia lebih kerap berlaku kepada golongan muda. Sebab tu dia bagi kepada yang berumur. Yang pertama dan yang kedua memang ada data untuk golongan yang lebih berumur ni. So bila this plus this, it becomes a very good combination. So kita bagi dekat golongan warga emas, mak kita, ayah kita dulu supaya mereka selamat. Bila mereka selamat, kita pun happy. Bila kita happy, kita boleh balik kampung. Bila kita boleh balik kampung, kita boleh beraya. Sebenarnya kita semua nak ambil vaksin sebab apa? Sebab kita nak beraya. Okay, alright. So, saya rasa cukuplah di sini bebelan saya hari ini. Ada apa-apa soalan yang saya tak ni lagi ke? Saya tak jawab lagi ke? I think that's all. Alright, okay, so thank you so much yang live bersama dengan saya hari ni. Kepada golongan anak-anak, janganlah takut. Ketakutan kamu menghalang ibu bapa kamu. Kalau dulu mak-mak takut nak hantar kita pergi sekolah, tak adalah kita berjaya hari ni. Kalau dulu mak-mak takut nak bagi kita masuk aktiviti koko, takut nak suruh kita pergi camping, takut nak bagi kita pergi belajar jauh dekat universiti, tak adalah kita berjaya hari ni. Kalau dulu mak-mak kita takut ya nak bagi kita masuk kerja swasta, nak bagi kita nak bagi kita buat kerja yang berat dan sebagainya, tak adalah kita jadi kental macam ni hari ni. So janganlah hanya kerana ketakutan kita menyebabkan mak ayah kita tak boleh nak dapat manfaat kesihatan yang sepatutnya. Alright. Bagus, saya sangat happy sebab rupa-rupanya ramai golongan anak-anak di Malaysia ni yang masih sayangkan ibu bapa masing-masing yang dah berumur. Tapi janganlah terburu-buru, janganlah dengan emosi secara melulu membuat keputusan sehingga keputusan itu kurang tepat. Timba ilmu, cari ilmu daripada sumber yang sahih, kongsi ilmu yang sahih sahaja. Kalau kamu dah tahu bahawa berita ni tak betul daripada Russia ke, daripada menteri-menteri ke, whatever ke, kalau kamu rasa benda tu salah, jadilah rakyat yang bertanggungjawab untuk marah balik orang yang hantar tu, delete balik benda tu, report balik ya, supaya kita dapat selamatkan diri kita, ahli keluarga kita dan masyarakat setempat. Macam saya buat live ni semua, saya tak dapat satu sen pun, saya tak ada apa pun, walhal saya penjawat, saya pekerja swasta sebenarnya, tak pernah ada satu pun live yang saya sebut saya bekerja di mana. Tapi ramai juga followers yang jumpa saya dekat tempat kerja, terkejut saya. Walaupun saya pakai full PPE, diorang masih boleh kenal sebab katanya suara ni. So lain kali saya nak cari filter untuk suara ni So anyway, but very nice. I suka sangat jumpa you all dekat tempat kerja, jumpa dekat mall, jumpa dekat kedai makan Cuma saya selekeh sangatlah bila kat luar So thank you so much hari ni sebab bersama dengan saya dalam sesi perkongsian ilmu berkenaan dengan vaksin AstraZeneca. Ia sebenarnya sesuai untuk golongan ibu bapa anda dan ibu bapa saya juga, dan sempena hari ulang tahun kelahiran ibu saya yang ke-65 hari ni Namun mak saya Tanah Lechmi, anak perempuan Mutu. Dia dilahirkan di Batu Gajah, Perak. Kedai atuk masih ada dekat Batu Gajah. Siapa yang kenal kedai syarikat AA Mutu dekat Batu Gajah tu sebenarnya kedai atuk saya, dan kami menetap di Kuantan Pahang. So kepada semua yang kenal mak, tolong doakan kesihatan mak. Dan saya juga nak cakap bahawa saya menganggap ibu bapa anda semua kawan-kawan mak saya, lebih kurang mak saya. Dan saya rasa kalau mak dapat vaksin ni, kalau mak dapat AstraZeneca, nanti saya ambil gambar hantar kat you all. Saya akan allow mak saya ambil, ayah saya ambil, mertua saya ambil. Dan tak salah pun sebenarnya parents kamu pun ambil. Mak ayah saya sebenarnya ada penyakit kronik juga, makan ubat juga.
ada beberapa aunty uncle saya yang ada juga beberapa masalah kronik on medication, ada on follow up, dan saya juga menasihatkan mereka semua untuk mengambil vaksin ini. So kalau saya sendiri benarkan, saya rasa kamu boleh confident sebenarnya, don't worry. Dan sebelum saya akhiri, saya nak just ingatkan sebagai peringatan sesama kita, dalam bulan yang mulia ini, bulan puasa, tak kisahlah anda agama Islam ataupun anda rakan-rakan kepada golongan yang beragama Islam di Malaysia ini ataupun di mana-mana negara di luar sana, saya minta sangat-sangat untuk berhentilah sebarkan berita palsu, berhentilah forward benda-benda mengarut, gosip tentang jiran, gosip tentang orang rumah depan, ya, berita tak benar tentang jiran dekat flat dekat bawah, ya, berita tak benar tentang kawan yang dulu-dulu dengan kita, dan juga berita-berita tak benar mengenai vaksin ini, ya. Semua sebenarnya golongan fitnah, golongan menyebarkan information, benda dia sebenarnya kategori yang sama sahaja. Berhentilah, kalau tak betul jangan forward pun. Tolonglah berhenti. Kalau kita tak tahu cerita sebenar tentang jiran kita pun, kita tak patut cakap. Dan kalau kita tak tahu berita sebenar tentang sesuatu produk itu pun, tolonglah jangan cakap. Alright. So dengan itu saya harap golongan warga emas terlindung daripada penyebaran info palsu, dan semoga mereka dapat berita yang sahih-sahih sahaja, dan semoga golongan warga emas di negara kita dapat membuat keputusan yang tepat dalam perjalanan mereka dan dalam mencegah jangkitan COVID-19 ini. So thank you so much to everybody. Sorry kalau saya melalut melek-lek. Saya tahu nanti bila saya habis nanti ada yang bagi hatred message yang saya cakap, you speak too long, banyak sangat you punya introduction, doktor. I'm very sorry. In Team Floated Dr. Mala, this is how we are from day one we go live. So kita akan continue macam ni. So thank you so much kepada semua. Nanti saya nak tengok siapa yang bersama dengan saya sampai dekat hujung ini, tolong bagi satu happy birthday kepada ibu saya. Nanti saya nak tengok siapa yang tengok sampai hujung. Alright, so happy birthday to my mother, and happy day to all the mothers out there. Alright, so thank you so much. Bye. Dr. Mala, kita jaga kita. Bye.